Tuan-tuan, berlaku satu peristiwa dalam peperangan Tabuk ni. Dikisahkan di dalam Hayatus Sahabah. Satu orang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik menceritakan secara detail apa yang berlaku pada dia dan lagi dua orang sahabat masa peperangan ni. Mereka ialah orang yang bercinta dengan Allah. Mereka ialah orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala redha pada mereka dan mereka redha pada Allah. Itu pun menjadi satu ketakutan untuk mereka di negeri akhirat. Ketika mana peperangan Tabuk tu, kata Sayyidina Ka'ab, Nabi memerintahkan kami semua untuk keluar berjihad jalan Allah. Cuma orang-orang perempuan, kanak-kanak, orang-orang uzur tak keluar, dan juga orang-orang munafik tak keluar. Kata Ka'ab, tak pernah aku diberi kekuatan oleh Allah seperti mana aku diberi kekuatan pada tahun tu. Tak pernah aku diberi kenderaan oleh Allah melebihi kenderaan yang aku diberikan pada tahun tu. Tapi itulah tahun yang mana pohon-pohon tamar kami masak ranum. Itulah tahun yang mana kalau kami kutip hasilnya sepanjang tahun ialah untuk kami hidup. Tapi ketika tahun tu kami dibentangkan dengan Ghazwah Tabuk, para sahabat bersiap dan mereka keluar di jalan Allah bersama dengan Nabi. Kata Ka'ab, aku pun bersiap, tetapi aku agak sedikit berlengah-lengah. Aku kata tak apalah, esok boleh lagi, tak apalah, esok boleh lagi, tak apalah, esok boleh lagi. Bersama lagi dua orang sahabat, Murarah bin Ar-Rabi' dan satu orang lagi sahabat, Hilal bin Umayyah. Yang seorang lambat sebab apa? Sebab dia kata tak apa, pokok masuk ni, buah ni, lepas petik semua buah dah selesai nanti pergi ikut. Yang kedua, sebab ada tetamu, saudara-saudara ziarah rumah. Dia kata tak apalah, ziarah saudara, kita layan saudara dulu, lepas tu baru kita keluar berjihad di jalan Allah. Suatu bila mana Sayyidina Ka'ab beritahu mereka Nabi dan para sahabat telah pergi ke Ghazwah ni, aku masih belum pergi. Bila tiba di Tabuk, tuan-tuan, sebelum ni Ka'ab badan dia terlepas. Uhud, Khandaq, Khaybar, segala peperangan ni semua diikut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sekalipun Nabi tak tanya ainal Ka'ab. Tapi dalam peperangan Tabuk tu, tiba-tiba Nabi tanya Ka'ab mana. Tuan-tuan, yang dia duk ikut selama ni Nabi tak tanya apa mana Ka'ab, tapi bila tak ikut Nabi tanya. Satu orang sahabat beritahu, kata, ya Rasulullah, Ka'ab telah dilalaikan dengan dunia dan harta dia. Abu Talhah yang ada kat situ jawab, kata, ya Rasulullah, sepanjang aku kenal Ka'ab bukan macam tu. Nabi dengar perkataan Talhah, Nabi paling, Nabi tak kata apa. Sehinggalah selesai peperangan Tabuk, Nabi balik dan Ka'ab tak sempat nak ikut Nabi dalam peperangan ni. Nabi biasa kalau balik daripada Tabuk, Nabi akan singgah masjid. Nabi pada ghazwah peperangan, Nabi akan singgah masjid, Nabi akan tunaikan 2 rakaat salat. Kemudian Nabi akan tunggu, para sahabat akan berada di keliling Nabi untuk tanya macam-macam ihwal. Kata Sayyidina Ka'ab, aku lihat orang-orang munafik mengerumuni Nabi SAW. Mereka mula reka cerita untuk lepas dengan macam-macam alasan pada Nabi SAW. Kata Ka'ab, kalau aku nak reka cerita, aku boleh reka, sebab Allah bagi kefasihan lidah pada aku. Tetapi aku tahu, kalau aku lepas daripada kemarahan Nabi, aku takkan terlepas daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Ka'ab, aku buat keputusan untuk cakap benar depan Nabi. Sampai depan Nabi, dia duduk bertentangan antara Nabi. Kata Ka'ab, aku lihat Nabi senyum pada aku, kemudian dalam keadaan muka Nabi marah. Kata Ka'ab, macam tu pandangan Nabi pada aku. Aku tetap bagi tahu dekat Nabi, ya Rasulullah, tahun ni Allah bagi kekuatan yang lebih pada sebelum ni. Tahun ni Allah bagi kenderaan yang lebih pada sebelum ni. Tetapi wahai Rasulullah, disebabkan kelalaian aku lambat daripada ikut peperangan ni. Wahai Rasulullah, maafkan aku. Bila Ka'ab betul terang ni, Nabi tengok pada Ka'ab, Nabi kata, wahai Ka'ab, kamu bangun dan pergilah, Allah akan buat keputusan pada kamu.
Bila Nabi cakap macam tu, kata Ka'ab, aku rasa gelap kehidupan aku, kekasih aku Rasulullah, yang cinta hati aku melebihi daripada segala cinta, lebih melainkan cinta Nabi. Perkataan ni keluar pada mulut kekasih aku rasa gelap dunia ni, sehingga kan diperintahkan para sahabat tak ada seorang pun boleh bercakap dengan aku dipulaukan, kata Ka'ab, daripada seluruh orang Islam, sehingga akhirnya isteri aku pun diperintahkan untuk menjauhi aku. Dan aku tanya para sahabat ketika sebelum dipulaukan, siapa lagi yang sama dengan aku kisah dia yang tetap dengan kebenaran ni? Mereka kata ada dua orang, Murarah dengan Hilal, dan mereka diperlakukan dengan benda yang sama. Katakan apa yang berlaku pada mereka? Isteri dia beritahu sesungguhnya mereka cuma duduk dalam rumah dan menangis tak berhenti. Katakan aku ni yang paling kuat di kalangan mereka. Aku tetap sembahyang belakang Nabi SAW. Aku hadir dalam masjid Nabi, aku semayang belakang Nabi, aku duduk dalam majlis Nabi, sekali-sekala aku pandang pada Nabi, aku bagi salam pada Nabi, aku tengok sama ada mulut Nabi jawab tak salam aku. Kadang-kadang bila aku duduk dalam majlis Nabi, aku perasan Nabi pandang aku, tapi bila aku pandang balik Nabi, Nabi toleh belah lain. Kata Ka'ab, apa lagi yang begitu menyedihkan hati aku melainkan kekasih aku yang memalingkan diri dia daripada aku. Di rumah sahabat karib aku Abu Talha, sampai rumah dia aku panjat dinding tembok rumah dia, aku lihat Abu Talha, aku kata, wahai Abu Talha, kamu tahu kan aku ni mencintai Allah dan Rasul lebih pada segala-galanya? Abu Talha tak jawab. Dia ulang lagi soalan yang sama, wahai Abu Talha, kamu tahu kan aku ni mencintai Allah dan Rasul lebih pada segala-galanya? Abu Talha tak jawab. Dia ulang kali yang ketiga, sehinggalah Abu Talha kata, wahai Ka'ab, sesungguhnya Allah dan Rasul lebih mengetahui. Kata Sayyidina Ka'ab, perkataan tu menyebabkan air mata aku mengalir. Sahabat karib aku langsung tak bercakap dengan aku lepas pada tu. Perkataan ni keluar daripada sahabat baik aku balik rumah. Setiap kali lepas solat aku naik atas bumbung rumah, aku nantikan berita. Tapi bila Sayyidina Ka'ab kata, aku dipulaukan sehingga berlalu 10 hari, 20 hari, 30 hari, 40 hari dalam keadaan aku duduk atas bumbung rumah aku. Tak kala setiap hari aku lihat pada satu hari, pada hari yang ke-50, satu orang sahabat berlari ke rumah aku beritahu, wahai Ka'ab, khabar gembira wahai Ka'ab, khabar gembira wahai Ka'ab. Ka'ab kata, aku pun tak tahu apa lagi khabar tu, tapi aku sujud syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ni beritahu, wahai Ka'ab, telah hadir keadaan keputusan Allah pada kamu, selesai pemulauan pada kamu, Allah Subhanahu wa taala ampunkan kamu, tahniah wahai Ka'ab. Ka'ab kata, aku punya seronok, aku cabut baju aku bagi hadiah kat dia. Tuan-tuan, sehinggalah Ka'ab kata, aku berlari pergi masjid Nabi. Aku sampai kat masjid Nabi, aku tengok ramai sahabat dekat dalam masjid tu. Aku lihat Abu Talha kat situ. Abu Talha bangun. Abu Talha berlari kat aku, dia peluk aku, dia bisik kat telinga aku, wahai Ka'ab, tahniah wahai Ka'ab, tahniah wahai Ka'ab. Tuan-tuan boleh bayang tak saat tu? Ka'ab kata, tak ada hari yang indah melainkan hari itu tak kala Nabi melihat pada aku. Aku lihat senyuman terukir daripada Nabi ke arah wajah aku. Aku hadir di depan Nabi, Nabi peluk aku dan Nabi bisik kat telinga aku, wahai Ka'ab, tahniah wahai Ka'ab. Kata Sayyidina Ka'ab, daripada aku lahir sampai di saat tu, itulah hari yang paling bahagia daripada kehidupan aku. Tak kala bisikan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.